Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni, aku akan cerita sedikit pasal pengalaman seram yang aku pernah alami sepanjang aku belajar dekat asrama. Kat mana ni lah yang aku pernah masuk dalam 4 macam tu kan. So aku nak cerita gila dekat korang pengalaman menyeramkan tu. So mungkin dia dalam 3 story. So harap korang enjoy. First, pengalaman seram yang aku pernah alami masa tu aku pergi camp. And then yang kedua, pengalaman masa aku nak SPM, macam nak belajar. And then ada benda tumpang. And then yang last kali, aku mimpi. Ni pasal mimpi, okay. So, aku tahu mesti korang semua tanya, mana pergi Aina senyapnya ni? Biasa every week dia akan post video. Betul tak? Tapi, since I got really busy for this month, so I didn't have much time untuk buat video untuk korang lah. So, I'm really sorry for that. So, harap video kali ni korang memang betul-betul ni lah. Korang dengar betul-betul cerita story. Okay? First. Okay. Masa tu pengalaman aku pergi camp. Biasalah kan, aku ni jenis orang yang suka pergi camp lah. Suka aktiviti lasak. Aku suka enjoy benda-benda yang macam kita pergi panjat-panjat, main hiking ke, main air ke. Aku suka. So aku pergilah join satu camp sekolah ni. Masa tu tak masuk asrama lagi lah. Ni sekolah biasa. Okay, lepas tu masa tu aku ingat lagi. Masa tu tengah night walk. Kau bayangkan aku tak expect macam night walk macam akan jadi seram macam itu. Sebab alah night walk je. Kalau pergi camp-camp sebelum ni pun night walk macam alah pegang tali jalan. Betul tak? Kita macam night walk tu macam kenapa nak takut, orang lain pun ada kat belakang, relax lah. Kau akan rasa macam itu. Tapi pengalaman aku kali ni rasa lain. Sebab masa night walk tu dia jadi lain macam. Okay, aku ingat lagi masa tu first time masa nak night walk tu dia panggil seorang, okay, suruh azan. So aku macam expect, okay, azan. Masa tu macam biasalah, night walk kan malam pukul 10 sampai 11 sampai 12 macam tu. And then bila dah azan tu, dia seorang dah azan, okay, dia lepaskan seorang jalan ikut laluan yang dia bagi. So masa tu kena pegang tali tau. Tapi dia lepas seorang, okay. Lepas seorang, okay. Katakanlah camp tu ada 80 orang. 80 orang tu dia selangkan lepas dalam 2-3 minit macam tu. So seorang jalan. Bila turn aku jalan macam biasa. Tak expect lah kan benda tu macam menyeramkan. And then aku pun jalan. Tiba-tiba aku berhenti. Sebab apa tau? Aku dengar depan aku ada orang. Lepas tu aku ingatkan depan aku tu orang yang, okay, sebelum kita gerak tu, of course lah dia akan suruh kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, katakanlah turn aku nombor 13. So depan aku nombor 12. So aku macam, oh depan aku 12. So kat situ aku berhenti sebab aku nampak macam depan aku ada orang nombor 12. So aku berhenti. Lepas tu aku macam, oh ada orang. Okay, aku pun dengar suara. Aku dengar suara nombor 12, 11, 10, 9, 8. Aku dengar. And aku nampak dia orang kat depan aku. Tapi masa tu debar dia lain macam. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa macam bukan dia orang. So aku berhenti. Tapi aku takut nak teruskan perjalanan tu. Aku takut. Aku macam bismillahirrahmanirrahim, macam baca doa semua kan. Aku pegang orang depan aku tu. Sebab kita nampak and kita dengar suara dia. Tapi aku macam lain macam lah kan. So aku pegang. Bila aku sentuh orang depan, tak ada orang. Kau bayangkan, tak ada orang. Bila tak ada orang, aku jadi macam, kenapa aku berhenti kat situ? Kat situ jadi macam, ya Allah, berdebar-debar weh. Masa tu aku memang dah cuak. Aku jalan je, teruskan pegang tali. Macam istighfar banyak masa tu. Ya Allah, tak ada kata lah. Ingat pada Allah tu. Lebih-lebih Tuhan tu kata, selamatkanlah aku masa tu.
Okay, aku pun jalan lah macam biasa. Jalan. Okay, cerita tu habis kat situ. Aku tak nak besarkan cerita sebab aku takut nanti budak-budak lain takut. Okay, aku pun macam oh, okay, tak apa, it's okay. Okay, for the next cerita, the next story pula. Okay, cerita dia bermula bila aku masuk asrama. Masa tu tinggal 4 lah kan. Cuma aku tak nak masuk lah, tak nak cerita lah asrama mana, dekat mana, berlaku tu bila, masa exactly. Tapi aku boleh cakap masa tu asrama je lah. Okay, cerita dia bermula bila aku start rasa sakit belakang. Bila aku masuk asrama tingkatan 4 tu, aku selalu bangun pukul 4 pagi sebab aku nak mandi. Sebabnya aku tak suka berebut mandi pagi-pagi tu. Pukul 6 nak kena berebut tandas, pukul 6.30 semua. So tak suka. Jadi aku bangun pukul 4 tu, mandi dulu. Sorang-sorang lah ni kan. Kau bayangkan bilik air tu besar bapa, tapi aku sorang. Tak rasa apa-apa tau masa tu. Tak ada feeling rasa takut pun. Tak ada rasa macam berdebar-debar. Tak ada. Sebab masa tu fikir, okay, aku nak mandi. Okay, itu je aku terlintas dalam fikiran aku masa tu. So bila aku dah terfikir nak mandi, tak terfikir benda lain lah. Bila aku dah terbiasa mandi pukul 4 pagi tu, setiap kali pukul 6 petang atau senang cerita petang dalam kelas apa semua, aku akan sakit belakang. Tak boleh duduk lama, tak boleh berdiri lama. Dia akan rasa mencocok-cocok lain macam sakit dia tu. Lepas tu aku jadi macam, kenapa sakit Siap cerita lah kat member, weh sakit belakang, weh ni. So diorang kata macam, rehat lah. Mungkin sebab penat sangat kan asrama, jadual pack semua. Aku positif lah. Positif nak mampus. Sampai kan rasa macam, oh penat. Kau kan sampai macam gitu. Tapi jenis aku ni tak suka duduk dalam asrama. Tak suka macam petang-petang tu kan pukul antara 6-7 siap-siap diri kan. Aku tak suka duduk dalam bilik sebab aku nak elakkan diri daripada tidur petang. So aku pun pergilah surau. Bila aku pergi surau pukul 6 petang tu, automatik bila aku sampai di surau, aku sakit makin teruk. Benda tu makin teruk. Then aku pukul 7 tu mesti kawan aku datang, dia kejut. Maksudnya antara pukul 6 ke 7 tu aku nak elak tidur dalam bilik, tapi aku tertidur dekat surau. Faham tak? Lepas tu hari-hari mengadu sakit belakang. But no one care sebab diorang tak tahu rasa dia macam mana. So aku pun buat biasa je lah. Sampai satu hari tu aku nak prep malam tau. Prep malam ni macam kita study malam-malam, tapi bukan dalam asrama. Dekat kelas, dekat Wisma Pelajar. Macam tempat aku dulu Wisma Pelajar, ataupun senang cerita tempat selain daripada dalam kelas. Aku lepak situ. Lepas tu masa tu duduk, tapi rasa dia macam lain macam. Aku siap menangis sebab sakit. Lepas tu siap WhatsApp, bukan WhatsApp lah, siap bagi tahu cikgu yang aku sakit belakang sampai tak boleh jalan. Masa tu dah teruk lah. Tak boleh jalan. Nak pergi kelas pun orang nak kena papah, nak kena pegang. Maksudnya kawan kena bawa sebelah macam tu. And then esoknya tu cikgu aku bawa pergi mengurut. Okay, pergi mengurut tu okay, mungkin biasalah kan, macam sakit belakang, penat. Tak fikir apa weh masa tu. Lepas tu masa orang tukang urut tu datang kat rumah cikgu aku, dia tak cakap banyak lah. Dia kata asrama ke? Asrama. Lepas tu masa first dia suruh nak mengurut, bukan suruh, dia nak mengurut tu, tiba-tiba dia buat macam gini. Dia dah lain macam lah. Aku tengok dia pun dah pelik tau. Dia duduk, lepas tu dia macam, dia dah, aku dah macam, kau kenapa tengok kiri kanan macam tak betul ni. Aku rasa macam lain macam lah. Positif gila masa tu. Sakit belakang. Lepas tu dah siap urut tu,
Biasalah aku kan jenis banyak mulut kan. Tu aku tanya dia, tanyalah makcik tu, saya ni kenapa sebenarnya, lenguh ke ada apa-apalah kan, macam badan sakit ke, lenguh ke, ataupun tulang salah ke, tergerak ke. Tanyalah. Lepas tu dia kata, anak makcik asrama juga, tapi makcik pesan ni kalau boleh sebelum tidur tu baca Al-Fatihah, tadah tangan, tiup, sapu satu badan. Dia suruh macam tu sebelum tidur. Jangan lupa baca surah 3 kul semua lah. Dia bagi tahu awal lah. Lepas tu aku dah lain macam, makcik ni dah kenapa suruh doa bagai. Sebab biasa asrama ni al-Mu' tak tinggal malam-malam, tapi dia pesan, dia macam tak tahu pula kita orang ni baca surah malam-malam. Lepas tu dia pesan semua tu, barulah dia cakap, sebenarnya badan awak ni ada benda tumpah. Lepas tu aku kat situ dah aku dah seram. Lepas tu dia kata, biasalah duduk asrama, takkanlah tak ada benda-benda macam itu. Aku dah seram bosku, seram. Tapi masa tu nasib baik ada seorang member aku teman lah. And then seram-seram pun macam okay, bermurut kata, okay, aku ikutlah pesanan dia semua buat tu kan. Okay, redha lah masa tu, buat je lah apa yang dia suruh semua kan. Lepas tu cikgu aku tanyalah, dia ada cakap tak kenapa? Betul aku cakap lah, ada benda tumpang. Cikgu aku gelak, dia macam tak percaya. Lepas aku macam mula tu aku pun macam tak percaya tau. Tapi lama-lama tu macam betul juga kan. Tapi sejak kejadian betul, memang aku tak bangun pagi babe. 4 pagi tu tak bangun dah. Tunggu member kejut baru bangun. Kau tahu dia punya takut tu lain macam. Serius tak tipu. Lepas tu masa dia cakap benda tumpang tu, aku dah syak sebab satu je. Masa dia pandang kiri kanan, dia macam nampak something. Tapi baguslah macam tu, sebab dia boleh mengurut dalam masa yang sama dia ada belajar perubatan Islam. Faham tak? Dia tapi yelah dia boleh cerita semua tu. Baguslah, bagus. And benda tu tidak terhenti di situ, dia berlarutan. Tapi setakat yang aku boleh cerita tu je lah, benda tumpang dekat kaki. Sebab tu aku tak boleh jalan. Tu je lah aku cerita. Okay, for the next story, masa ni baru-baru lagi pasal mimpi. Masa tu final exam. Bukan final exam lah, senang cerita masa ni dekat IPG. Ni mimpi je lah, mimpi yang aku alami, yang aku rasa macam menakutkan sangat-sangat. Cerita dia mulanya malam tu aku tidur. Allah alam, aku tak ingat sama ada aku basuh kaki ke tak, ataupun aku tak ingat sama ada aku terus tidur, tak baca doa. Kemudian malam tu aku mimpi aku pergi bercuti dengan keluarga. Pergilah bercuti dengan keluarga. Lepas tu bila bercuti dengan keluarga ni, kita orang ada duduk satu rumah homestay. Biasalah bercuti kan, fine semua. Tapi bila balik, kita balik hotel macam biasa. Aku masuk bilik aku, kita macam satu hotel tu ada dalam 3 bilik, macam homestay lah senang cerita. Aku masuk satu bilik ni, kemudian dalam bilik tu aku terkunci. Bila aku terkunci, aku tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, aku baring, aku tutup mata, ataupun aku cari jalan keluar. Macam itulah, aku cari jalan keluar. Tiba-tiba aku tertembus dekat bilik IPG. Dalam mimpi tu juga, roommate aku ada sebelah lah kan, macam biasa. Lepas tu aku dengan roommate aku ni ketakutan dua-dua. Tak tahulah takut sebab apa, mungkin sebab terkunci lah. Tapi aku lega sebab roommate aku ada. Tapi benda tu makin menakutkan bila aku nak tidur baring, sebab aku nak hilangkan rasa takut. Biasalah perempuan baring kan, rambut ada kan. Lepas tu masa nak hilangkan takut tu baring, tiba-tiba masa tengah baring tu ada benda tarik rambut. Ni dalam mimpi lah. Tarik sampailah aku punya kepala terhantuk dekat
kepala katil. Mimpi tu macam real sebab berlaku betul-betul dekat bilik IPG aku. Jadi masa tu aku bergelut tau, nak bangun daripada tidur. Bangunlah, bila nak bangun ni? Pam, terbangun. Ni betul lah terbangun. Bila terbangun tu, aku masih dalam bilik. Kau faham tak keadaan bila kau bangun tidur, kau takut ada dalam mimpi tu. Bila kau bangun, benda tu dalam bilik yang sama. Aku masa tu tak nak buka mata. Nak tutup ke nak buka, nak tutup ke nak buka. Menakutkan gila masa tu. Sebab kau buka mata, kau rasa kat tempat yang sama. Kau rasa macam dalam mimpi lagi. Rasa dia macam gitu lah. Sebab tu lah aku jadi macam, ya Allah, berdebar-debarnya bangun masa tu. Kata istighfar banyak-banyak. Bangun tu memang baca doa habis lah. Memang menakutkan gila rasa. Sebab kau boleh rasa benda tu macam real bila kau bangun, kau dalam tempat yang sama. Macam itulah. Okay, setakat ni banyak benda lagi aku nak cerita, tapi aku tak boleh nak cerita habis sebab benda tu ada benda-benda part yang kena sensor. So itu sahaja untuk video kali ni. Aku sangat berterima kasih dengan orang yang bagi suggestion, yang dia PM aku kat Instagram lah kan. Dia kata, Aina buatlah cerita seram tempat belajar gini-gini. So Aina turuti apa yang korang nak. So this is it. Kalau korang rasa seram, komen seram betul-betul kat bawah. Memang bulan ni aku busy sikit. Apa-apa kalau nak request video, bagi tahu je lah. Okay? So kalau ada soalan, aku minta maaf sangat-sangat kalau lambat reply. Sumpah busy. Buka phone pun malam je. Okay? So that's all from me. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay? Bye. Assalamualaikum.